Imam Syafi'i, kata Za'farani lagi, wa kana yanha 'anil jadali wal kalami fih wa yadhummu ahlal bid'ah wa ya'muru bin nazar fil fiqh. Beliau katakan fokus kepada fiqh lagi bagus. Fokus kepada akidah sikit-sikit bolehlah, tapi fiqh lebih penting. Bahkan beliau pernah melarang murid beliau, yaitu Al-Muzani, untuk berbincang isu akidah yang berat-berat. Beliau katakan, kalau awak bincang fiqh, awak salah, orang akan kata akhta'ta, awak silap. Tapi kalau awak bincang tentang akidah, awak salah, orang akan kata kafarta, awak kafir. That's why beliau awal-awal lagi jaga, jangan bincang perkara ni, dan jangan tampilkan image kita sebagai ahli kalam, sebab ahli kalam pada masa itu adalah image tertentu yang menyimpang daripada aliran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, meskipun begitu, Imam Syafi'i pastinya memiliki pandangan jelas tentang akidah yang menjadi pegangannya. Mustahil imam genius seperti Imam Syafi'i tak punya pandangan dan pegangan akidah, mustahil, tuan-tuan. Beliau mesti punya pegangan akidah. Mesti beliau tahu berkenaan dengan isu-isu tu. Cuma beliau tak nak libatkan diri ke dalam tu sebab ada alasan tertentu. Nah, meskipun begitu, Imam Syafi'i pastinya memiliki pandangan jelas tentang akidah yang menjadi pegangannya. Dan perbahasan akidah Imam Syafi'i adalah sebagian daripada perbahasan beliau dalam fiqh. Jadi ini perkara yang perlu saya tekankan, tuan-tuan. Nanti kita akan jumpai pelbagai riwayat-riwayat daripada Imam Syafi'i berkenaan dengan isu-isu akidah, berkenaan dengan sifat Tuhan, berkenaan dengan kenabian dan lain sebagainya. Kita akan jumpa riwayat-riwayat daripada Imam Syafi'i tentang isu-isu tersebut. Sekiranya dia tahu, dia akan amalkan. Orang yang macam ni baru kita terima. Sebab dia dah baca semua kitab Imam Syafi'i yang qadim dan jadid. Dia sudah tahu semua hadis-hadis yang Imam Syafi'i punya dan tak punya. Dan dia tahu juga manhaj Imam Syafi'i dalam mensahihkan hadis. Jadi kalau dia nampak, kalau dia boleh bayangkan, kalau hadis ni Imam Syafi'i nampak, dia akan sahihkan juga. Dia kuasai semua manhaj, cara fikir Imam Syafi'i, baru boleh kita terima perkara ni. Kita tak reject. Bukan kita taklid kepada Imam Syafi'i, maknanya kita terima semua, kita walaupun hadis ni sahih, kita kena tinggalkan kerana pandangan macam tu. Saya rasa tak macam tu. Yang ada adalah kenapa ulama tak ambil hadis ni adalah karena Imam Syafi'i tahu hadis tu dan dia sengaja tinggalkan. Atau Imam Syafi'i nampak hadis tu, beliau katakan hadis ni menurut saya tak sahih. Atau hadis ni bertentangan dengan hadis yang lain. Ada sebab dia kenapa dia tinggalkan hadis tersebut, bukan karena dia tak tahu.